Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okey, Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. Hari ini saya nak sambung cerita daripada buku Ustazah Basikal, buku yang mengisahkan tentang pengembaraan saya bersama dengan isteri mengembara ke 14 buah negara selama 15 bulan bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 15 bulan, dan kami hanya bermula dengan RM1,900 sahaja. Saya ada 3 berita gembira untuk anda. Pastikan anda tonton sampai habis. Yang pertama, saya nak berikan anda diskaun 20% buku Ustazah Basikal. Saya nak hadiahkan topi eksklusif jiwa kembara dan hoodies anti sesat jiwa kembara. Pastikan anda tonton sampai habis. So, bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe. Dan tanpa kita lengahkan masa lagi, jom kita sambung cerita. Okey, pada episod yang lepas saya kongsikan macam mana kami nak tidur dekat stesen kereta api Wow tu. Dan masa tu ada seorang lelaki ni yang bernama Idris. Dia ajak saya dengan Ustazah untuk tidur di masjid Wow. Dan masa tu saya fikirlah dalam hati saya, dia ni tak tahu ke yang sebenarnya orang luar ni memang tak boleh tidur dekat kawasan mana-mana selain daripada hotel. So masa tu saya pun macam okeylah, untung sabut timbul. Mungkin rezeki kami pada waktu tu untuk tidur dekat masjid, bukan dekat stesen kereta api. Dan saya pun pasrah, dan saya pun pergilah jumpa Ustazah, ajak Ustazah untuk pergi ke masjid. Dan bila sampai sahaja dekat masjid, masa tu Masya Allah memang ramai gila lelaki. Dan mereka ni adalah orang tabligh lah, ada dekat masjid tu. Dan masa tu Ustazah dia sangat tak selesa lah. Dia agak seram juga disebabkan dia seorang je perempuan dan ada ramai lelaki. Dan mereka ni pakaikan pelekat dengan bersinglet kan. So benda ni agak rare untuk kami lah kan. Dan saya cakap tak apa, biar saya handle. Cik, kita ni hero. Dan masa tu saya bersembang lah dengan Idris ni. Dan Idris ni kata dia tanya pada imam masjid. Masa tu imam masjid tu dia tak ada dekat masjid tu. Imam masjid ni dekat rumah lah. Dan dia telefon imam masjid tu untuk minta izin lah, boleh tak kalau kami tidur dekat masjid tu. Dan masa tu dalam berapa minit imam tu pun datang ke masjid tu. Dan masa tu saya pun minta izin lah, boleh tak kalau kami nak tidur dekat sini. Dan masa tu muka imam tu macam nak tak nak, macam dia tak yakin lah untuk nak izinkan kami tidur dekat masjid tu. Dan masa tu dia kata apa? Dia kata dia nak telefon polis dan dia nak tanya boleh tak kalau kami ni tidur dekat masjid. Dia nak tanya polis. Masa tu saya dah tepuk dada dah. Allahu Akbar. Kalau kau telefon polis, confirm lah polis tak bagi, bijak. Masa tu saya cakap dalam hati lah, nak marah depan pun tak boleh juga kan, sebab dia dah buat tugas dia. Dan masa tu dia pun telefon polis. Saya tak boleh buat apa-apa dah masa tu. Kita hanya pasrah je lah kan, nak buat macam mana tempat dia. Dan dia pun mengikut undang-undang. Saya tak salahkan dia lah, okay? Sebab dia buat kerja dia. Dan masa tu dalam beberapa minit polis pun datang. Bila polis ni datang, dia minta lah kami punya dokumen semua tu. Kami dah tak ada pilihan lah, kami pun serahkan lah. Dan masa tu dalam hati saya cakap tak apalah, tidur hotel pun tidur hotel lah, nak buat macam mana kan. Dan masa tu dia pun ambil penerangan kami. Masa tu ramai orang datang. Dia buat kat luar masjid tau. Dia tengok kami punya dokumen. So orang luar tu semua datang kerumun kan. Apa benda polis ni kan, siapa dia orang ni semua. So masa tu kami pun macam janggal lah masa tu berlaku kan. Dan dia ambil dokumen tu agak lama juga. Dan masa tu Idris ni dia ajak kami pergi makan lah sementara polis ni ambil kami punya info semua tu. Dan kami pun pergilah makan dekat seberang jalan pada waktu tu. Dan masa tu Idris dia kata dia minta maaf sangat-sangat sebab dia tak tahu yang sebenarnya orang luar memang tak boleh tidur dekat masjid. Masa tu saya dah tahu dah, okay, tapi saya tak salahkan dia lah sebab dia tak tahu. Dan salah saya juga sebab saya tak beritahu dia. Dan masa tu saya cakap tak apalah Idris, nak buat macam mana kan. Kalau polis tu suruh tidur hotel, kami tidur hotel je. Kami tak nak susahkan siapa-siapa lah. Dan masa tu ada seorang lelaki ni, dia orang tempatan situ lah. Dan dia boleh cakap bahasa Melayu. Dia pernah kerja dekat Malaysia. Dan dia kenalkan nama dia sebagai Abu. Dan dia kata, korang nak pergi ke Yangon ke? Dan saya cakap yes, kita memang nak arah Yangon lah. Dan dia kata pada malam ni dia nak ke Yangon juga. Dia nak balik rumah dia dekat Yangon. Dia kata
kata. Dan dia tengah tunggu pekerja dia datang dengan lori. So saya tak tahu pekerja dia datang daripada mana, tapi dengan lori lah datang. Dan dia kata kalau kami nak tumpang pun boleh, dia akan bawa kami sampai ke Yangon. Dan masa tu saya macam teragak-agak jugalah. Saya tak adalah nak rushing sangat sampai ke Yangon, sebab ada beberapa tempat ataupun kampung yang kami nak lalui dan kami nak experience. So sampai ke Yangon dengan lori ni, dia tak adventure sangat, dia sampai cepat. Dan masa tu saya tanyalah Adilah kan. Adilah dia tengah makan semua, daripada tadi dia senyap je termenung kan, tak cakap apa-apa kan. So saya tanya Adilah, yang macam mana ni, ada orang offer untuk pergi ke Yangon terus ni? So Adilah kata, kita merancang, tapi Allah juga merancang. Boleh jadi perancangan Allah tu sangat teliti dan itu yang terbaik untuk kita. Masa tu Ustazah cakap lah pada saya kan. Dan masa tu saya pun agak lapang, agak lega sikit lah kan. Saya cakap, whatever happen malam ni, kita pasrah, kita ikut. Mungkin ini Allah dah susunkan untuk kita. Sama ada kita tidur hotel, ataupun kita boleh terus tidur kat masjid, ataupun kita terus pergi ke Yangon. We never know. Kita tak tahu yang mana satu yang terbaik. So kita just ikut, follow the flow. As long as kita tak susahkan siapa-siapa lah. Dan masa tu saya cakap dengan Abu, kami pun tak nak susahkan siapa-siapa kan. Kalau dia ajak tidur kat tempat dia dan kami tidur tempat dia, tiba-tiba kena rush, dan dia juga yang susah, dia pula yang akan masuk ke lock up. Dan kami cakap tak apalah, kami bukan nak tolak, kami cakap kami tak nak susahkan siapa-siapa lah. Malam ni kalau kena tidur hotel pun kami tidur lah hotel, tak ada masalah. Dan dia kata tak apa, dia pergi slow talk dengan polis tu. Dia pun macam okay, dia nak pergi slow talk dengan polis. Dan dia pun pergilah jumpa polis tu. Dan dia kata dia nak bawa kami pergi ke Yangon. Dan polis ni dia datang pada kami, bagi balik kami punya pasport, bagi balik kami punya dokumen. Dan masa tu polis ni dia suruh juga kami tidur dekat hotel. So memang tak ada pilihan lah. Saya cakap okey lah, tak ada masalah. Dan Abu ni dia pula yang jumpa balik polis ni. Dia kata tak apa, dia akan bawa kami ke hotel dekat Yangon. Polis ni dia ambil data dan info daripada Abu ni lah, dan ambil semua info-info dia. Saya tak tahu, mungkin takut apa-apa berlaku lah. Mungkin si Abu ni jual kami kat luar ke, we never know. Kita pun tak tahu kan apa yang berlaku. So polis dia berhati-hati lah. Dan masa kami fikir, siapa Abu ni kan? Mungkin Abu ni adalah malaikat yang Allah hantar untuk kami, selamatkan kami pada waktu malam tu. Wallahualam bisawab. Kami tak tahu, kami just ikut je, follow the flow dengan harapan tak ada apa-apa yang bahaya yang berlaku kepada kami lah. Dan selepas makan masa tu, polis ni sendiri dengan orang-orang kampung, bukan orang kampung lah, geng-geng tabligh ni, dia tolong kami angkatkan kami punya basikal masuk kat dalam lori. Yang Kimra dulu kan lah. Dulu kan lah. Cari dan juga. Makin banyak punya buat aja. Kami duduk kat belakang lori sebab tak ada seat lah. Diorang ni memang kat depan lah. Dan kami duduk bersama-sama dengan basikal. Kami ikat basikal kami dan duduk kat dalam lori tu. Sampailah ke Yangon. Yangon ni dia tak dekat sangat, dia agak jauh juga nak pergi sampai ke Yangon ni, dalam 103 km. So kami bergerak pada waktu tu selepas isyak. Dan kami duduk kat belakang tu kan, terlompat-lompat. Sebab jalan dia tak apa-apa nak cantik sangat kan. Dekat sana dia ada banyak jalan tanah merah. Dan itulah malam yang agak panjang sebab kami duduk tak berapa nak selesa kan. Tapi itulah pilihan yang kami ada pada waktu tu. Dia tak nampak apa-apa ke lah. Dia tak cukup hebat lagi. Dan sampailah kami ke Yangon pada jam lebih kurang 1 ke 2 pagi. Macam itulah kami sampai ke Yangon. Dan masa tu kami bukan dibawa ke rumah, kami dibawa ke satu kilang. Kilang ni gelap lah pada waktu tu. Dan bila kami masuk, ada beberapa orang lelaki yang tengah tidur dekat kilang tu. Dan masa tu si Abu ni dia suruh kami tidur dekat kawasan lapang dekat tengah-tengah kilang tu. Dan masa tu kami sangat tak selesa lah, sebab tempat tu terlalu open dan bercampur dengan orang lain. Dan kami minta izin untuk pasang kemah pada waktu tu. Dan kami pun pacaklah kemah dekat dalam kilang dia tu. Kilang dia tak besar sangat pun. Kilang zinc ke saya tak tahu kilang apa. Dan kami pun pacak kemah dekat situ. Dan kami pun tidur kat dalam kemah pada malam tu. So dia adalah satu pengalaman baru lah kan. Dan masa tu saya pun agak risau juga kalau polis tahu yang si Abu ni bawa kami ke kilang, bukan bawa kami ke hotel. Pada malam tu kami pun tidur dekat situlah. Dan pada keesokan harinya
Saya bangun awal lah sebelum subuh untuk bersiap-siap untuk nak solat subuh. Dan masa tu Abu pun dah terjaga, ajak saya lah pergi ke masjid untuk solat subuh bersama-sama. Dan saya pun ikut lah. Saya cakap dengan Adilah, abang nak pergi solat subuh dengan Abu ni. Dan Adilah pun dia kata okey je, tak ada masalah. Dan saya pun pergilah ke masjid bersama-sama dengan Abu ni. Dan bila balik daripada solat, masa tu cuaca dah mula terang. Dan masa tu saya tengok kemah semua dah berkemas. Dan Ustazah pun dia dah habis mandi dah, semua dah bersiap dah. Dan masa tu dia kata dia nak buat sarapan bersama dengan isterinya si Abu ni yang bernama Fatimah. Adilah kata abang pergilah mandi dulu sementara nak siap-siapkan sarapan ni. Dan saya pun ambil dah toiletries dan nak mandi. Dan masa tu barulah saya nampak dia punya toilet. Memang agak unik toilet dia tu. Sebab toilet dia tu kalau kita berdiri memang boleh nampak semua orang. Kalau kita cangkung je baru tak nampak semua orang. Okay, dan kena mandi dekat kawasan telaga yang open. Dan masa itulah saya mandi berkemban. Dah lama tak mandi berkemban macam tu dekat kawasan terbuka dekat telaga tu. Dan masa tu saya tanya Ustazah macam mana dia mandi. Dia kata dia ambil air kat telaga tu, dia mandi dah ke tempat yang tersorok sikit kan. Ada langsir kawasan perempuan, tapi lelaki memang mandi kat situ je kan. Dan masa tu selepas habis mandi tu, kami pun bersarapan lah sama-sama dengan keluarganya si Abu ni. Dan dia tanya apa plan kami selepas ni kan. Kami cakap kami nak ke arah ke Pekan Yangon lah masa tu, sebab ada sahabat kami dekat sana. Tapi kami tak rush sangat lah. So kami boleh je nak enjoy lagi dekat kawasan kilang ni semua kan. Dan masa tu isteri kepada Abu ni, Fatimah ni, dia ajak pergi rumah pakcik dia. Dan saya cakap, saya bincang dengan Adilah, kami cakap kami tak ada masalah. Kami memang sangat kaya dengan masa. So kami ada banyak masa lah. Dan boleh je kalau nak pergi ke rumah pakcik. So kami boleh lah experience orang-orang Myanmar ni punya mungkin kawasan perumahan mereka kan. Dan pada waktu tu saya pun pakai kain pelikat masa tu. Dan Ustazah pakai kain batik kan. Kita tak expect apa-apa lah dalam perjalanan tu. Dan apa yang berlaku dalam perjalanan masa tu, kami terpaksa merentas, bukan merentas desa tapi merentas lumpur. Ini pengalaman terbaru lah. Dan masa tu yang si Fatimah ni, dia buka slipper dia, dia jalan dalam selut tu, laju gila. Dan kami ni macam kena lalu sini ke, tak ada jalan lain ke? Okay, dan selut dia tu bukanlah warna yang indah. Warna dia hitam bercampur-campur dengan sampah-sampah. So benda tu ada peringkat awal agak geli lah. Tapi kami terpaksa lah ikut kan. Saya angkat sikit kain, buka slipper dan jalan lah. Kami memilih lah nak jalan, nak pijak mana kan, nak pijak mana. Dan kami melalui tempat-tempat kerbau, lembu dan penuh dengan najis mereka ni kan. Dan kami pun jalan pelan-pelan. Dan tiba-tiba pada waktu tu hujan lebat masa tu. Okay, dah lah selut, lepas tu bertambah dengan hujan, memang lenjun lah pada waktu tu. Dan masa tu yang Fatimah ni dia dah jauh dah. Dia tengok kami dan dia jalan cepat-cepat. Kami ni terkedek-kedek dekat dalam lumpur ni, nak pijak mana satu ni semua kan. Memang pengalaman baru. Dan masa tu nasib baik bawa handphone je. So handphone tu memang sorok dekat bawah baju lah, yang tak nak bagi dia basah pada waktu tu. Dan kami pun jalan perlahan-lahan sampailah ke rumah pakcik dia. Masa tu memang dah lenjun habis, dah basah dengan kaki penuh dengan lumpur semua benda tu. Bila sampai ke rumah dia, dia suruh kami cuci kaki dulu sebelum masuk ke rumah dia lah. Dan pada waktu tu bila dah sampai, rupa-rupanya si Fatimah ni dia dah tukar dah baju. Dah cantik lah, maksudnya dah tukar baju kering kan. Dan dia hulurkan kami wala dengan baju baru untuk kami tukar masa tu. Dan kami pun tukarlah baju. Bila sampai ke rumah pakcik pada Fatimah ni, dia bagi kami baju. Dan Adilah lah, dia bagi kain pelikat juga. So saya memang dah jadi macam orang Myanmar dekat situ kan. Dan Adilah dia pakai baju, mungkin baju makcik dia. Okay, dan pada waktu tu dia ajak kami makan bersama-sama lah untuk lunch pada waktu tu. Dan kami kata okey je. Saya bersembang lah dengan pakcik dia tu. Dia tak boleh cakap bahasa Melayu sangat, dia tak boleh cakap bahasa Inggeris sangat. So macam ayam dengan itik lah. Masa tu dia buka map dia dan saya tunjuk lah kami nak pergi ke arah Mekah semua tu. Dan pada waktu tu saya nampak rumah dia tu, bagi saya lah, dia nampak macam setinggan. Dia tak ada elektrik kat situ. Dia hanya ada satu solar untuk satu lampu je pada waktu malam. So agak uzur lah daripada pandangan saya. Tapi saya nampak mereka ni happy. So dia orang dah biasa dengan keadaan macam tu kan. Dan selepas daripada tu, bila hujan dah berhenti, dah reda semua, saya pun keluar lah tengok kawasan rumah dia. Dan masa tu ada beberapa anak dia baru balik daripada sekolah lah. Dan diorang ni berpakaian sekolah tapi tak pakai seluar. Bukanlah tak pakai seluar, diorang ni adalah seluar dekat dalam, tapi diorang ni pakai kain sekolah diorang tu kan. Mungkin nak fleksibelkan sebab diorang ni dekat kawasan selut kan. Kalau pakai seluar tu masuk selut tu macam tak sesuai sangat, akan kotor lah. Tapi kalau diorang ni pakai kain, diorang ni boleh angkat kain. Dan sebelum diorang ni masuk ke rumah, diorang ni cuci kaki. So cuci kaki ni adalah zaman kita dulu, mungkin lah zaman kita kecil-kecil tu, sebelum masuk rumah kan dia ada tempat cuci kaki. So macam tu lah. Sama juga, ini zaman ni macam saya mengimbau
mengimbau kembali pada zaman saya kecil-kecil dulu tau. Dan masa tu saya nampak ada budak perempuan, mungkin kakak kepada budak tu, dia beri makan kepada ayam dia, dia ramas makanan. So saya teringat waktu saya tolong arwah atuk saya dulu bagi makan dengan ayam. Macam tu lah lebih kurang dia punya suasana dia masa tu. Dan memang suasana kampung lah. Masa tu saya nak pergi ke toilet, dan memang toilet dia pun sama jugalah, memang unik lah. Toilet dia kat luar hanya tutup pakai canvas je. So satu experience yang menarik lah dekat situ. So saya nampak diorang ni, walaupun diorang ni nampak macam do'if kan, macam rumah setinggan, tapi pada hakikatnya diorang ni gembira, diorang semua happy kan. Lepas tu saya belajar lah nombor dengan seorang budak ni. Saya sembang dengan dia, tanya 1, 2, 3 tu dalam bahasa Myanmar tu macam mana kan. Translate by bapak dia lah, bapak dia faham kan. Dan dia cakap lah dia cakap dalam bahasa Myanmar lah. Dia sangat happy ajar kami 1, 2, 3 tu dalam bahasa Myanmar. So bila masuk Myanmar ni, kami ni kurang bijak sikit lah. Budak tu lebih pandai daripada kami bahasa Myanmar kan. Tết thằng đi nét đâu ta cái gì đi vô đi mẹ tiếp vô đi 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 Dan benda tu agak menarik untuk di-apply dekat setiap negara. Dan itulah pengalaman kami dekat rumah pakcik dia tu. Dan selepas kami solat Zuhur dan kami makan, dan selepas makan kami berehat sekejap sementara tunggu asar. Masa tu sempatlah tidur sekejap dekat rumah dia tu. Dan bila waktu asar kami dah solat, masa tu kami dah solat jamaah, dan mereka dah habis solat, barulah si Fatimah ni ajak kami balik ke Kilang Ali ni lah. Dan bila dah masa kami keluar daripada rumah pakcik Fatimah ni, masa tu hari dah makin senja lah, dah makin gelap. Dan kami terpaksa lalu selut yang sama untuk balik ke arah Kilang Abu ni. Dan masa tu memang Masya Allah Tabarakallah, sunset memang sangat cantik pada waktu tu. Walaupun pada hakikatnya kami kena lalu lumpur, tapi disebabkan sunset yang cantik tu, kami lupakan tempat lumpur yang kami lalui. Dan masa tu kami cross ada satu rumah yang dia tak ada dinding, dan dia macam wakaf kan, tapi ada satu keluarga yang tinggal dekat situ bersama-sama dengan kerbau, bersama-sama dengan lembu yang bergelumang dengan lumpur. Tengok budak-budak tu dia main kerbau selamba je kan. Dan kami masa tu agak macam nak kata tak selesa lah nak lalu dekat kawasan tu kan. Dan kami terpaksa bila tengok budak-budak ni semua boleh je main dengan lembu, kerbau semua tanpa rasa jijik kan. Walaupun tempat yang kami lalui itu penuh dengan najis, kami pun lalu je lah dekat situ. Dengan dalam fikiran kami akan basuh lah kaki kami pada waktu tu. Dan kami pun berjaya melintas dekat kawasan tu, sampailah ke kawasan Kilang Ali. Dan masa tu saya dapat saya dapat belajar sesuatu yang sebenarnya sama ada kita ni miskin ataupun ni kaya, tak penting, as long as hidup kita ni gembira, kita ada masalah dekat situ. So bukanlah tugas kita untuk cakap dia jadilah kaya kan. Kalau dia jadi kaya dan dia tak gembira, buat apa kan. Walaupun dia duduk kawasan macam tu, dia gembira, it's good enough. So saya belajar sesuatu lah, sebenarnya nak gembira ni tak perlu kaya pun. Nak gembira adalah satu pilihan. Kalau kita pilih untuk gembira, kita gembira lah. So itu pengajaran yang saya boleh dapat lah dalam perjalanan tu. So bila kami sampai ke Kilang, masa tu dah maghrib, dan kami cuci kaki dan kami mandi semua, dan kami pergi solat. Dan satu malam lagi kami tidur dekat kilangnya Abu ni lah. Masa tu saya cakap dengan Abu ni, esok kami akan ke Pekanyangon, kami akan berjumpa dengan sahabat-sahabat kami lah, sebab lagi 2 hari dah nak masuk 1 Ramadan dan nak berpuasa. So kami nak bertarawih dan bersahur bersama-sama dengan sahabat kami lah dekat Yangon tu. Dan masa tu saya telefon Amirul, dia kata dia ada dekat Hotel Mahabandola masa tu. Dan masa tu saya sempat juga kontak dengan Tuan Tajul, iaitu wakil kedutaan Myanmar masa tu. Dan masa tu saya just tanya je lah, untung sabut timbul kan. Saya tanya, boleh tak kalau kami nak tidur dekat kedutaan, nak cut cost. So kalau boleh tidur dekat kedutaan, why not kan. Dan masa tu Tuan Tajul dia kata dia nak tanya dulu dengan kedutaan lah, dia tanya staff-staff boleh ke tak kan. Dan masa tu dia offer lah, dia kata kalau nak tidur dekat rumah dia pun okey juga. Masa tu memang happy lah kan, dia ajak kan. Dan dia kata rumah dia tak besar sangat, dan dia ada hanya 1 je bilik kosong. Dan dia tanya kami ada berapa orang. Saya cakap kami ada 3 orang lelaki, ada 1 orang perempuan. Dia kata agak susah sikit lah kalau macam tu kan. Dan masa tu saya cakap tak apa, kami tidur dekat hotel je, sebab sahabat kami memang dah ada dekat sana, Aiman dengan Amirul. So kami tidur dekat sana je lah. Dan tengoklah kalau ada rezeki kita pergilah ke rumah dia. So masa tu keesokan harinya
Selepas sarapan, kami pun bertolak ke arah Pekan Yangon masa tu. Dan kami pun tangkap gambar dengan Abu ni. Saya sempat bagi stiker pada dia untuk dia tampal dekat lori dia tu. Dan kami pun say goodbye lah dengan Tuan Abu ni yang sangat baik hati ni. Dan kami pun mulakan kayuhan kami pergi ke arah Yangon. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalan biasa kaya tahu. Taklah. Waalaikumsalam. Balik. Semalam yang makan siling kita tu. Ha? Tak belah, dia dah belah. Ha? Dia tengok kita ke? Tinggal ada kejar kita. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha. Ha? Saya. Wow, Malaysia. Ha. Ah, no. Tu mana? Yangon. Kanan. $12 kilo. Dan insyaAllah saya akan sambung episod pada akan datang macam mana pengalaman kami berpuasa dan bertarawih dekat masjid-masjid yang berbeza, yang sangat unik lah. Bagi saya sangat unik sebab ada masjid ahli hadis, ada masjid ahli Quran, yang ada masjid Syiah dekat Pekan Yangon tu. Dan benda tu interesting lah. InsyaAllah saya akan sambung pada episod yang akan datang. Tapi sebelum tu, saya ada berita gembira untuk anda. Saya ada 3 bonus untuk anda. Yang pertama adalah saya nak bagi diskaun 20% buku Ustazah Basikal
Basikal bersempena Ustazah Basikal bersiaran bersama Halaqah TV3 pada 31 Oktober 2021. Pastikan anda tak terlepas untuk tonton Halaqah pada 10.30 malam pada 31 Oktober nanti pada hari Ahad, insyaAllah. Dan bersempena tu saya nak bagi anda 3 hadiah. Yang pertama adalah 20% diskaun buku Ustazah Basikal, dan yang kedua saya nak bagikan topi eksklusif Jiwa Kembara dan hoodies anti sesat Jiwa Kembara. Dan apa hoodies ni buat? Kenapa nama dia hoodies anti sesat? Sebab hoodies ni boleh membantu anda berkomunikasi dekat luar negara yang tak boleh cakap bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Hanya senyum dan tunjuk sahaja ikon untuk berkomunikasi dengan yakin, dan insya-Allah pengembaraan anda akan menjadi pengembaraan yang terbaik selepas ini, insya-Allah. So sehingga di sini sahaja, insya-Allah kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak dapatkan diskaun ini dan hadiah ini? Please klik link yang saya dah berikan dekat bawah. Alright, so terima kasih. Jumpa lagi. Bye bye.